dicadangkan oleh Ong Kian Ming, iaitu kena buat eKYC dulu ni. Kalau selagi tak lepas eKYC ni tak boleh buat yang lain. Kita ada risiko kepada yang berkait dengan yang ditimbulkan oleh Ong Kian Ming tadi, dan juga yang telah pun dipertimbangkan ialah apabila kita buka kepada rakyat, sebenarnya user experience itu sangat penting. Keyakinan kepada padu itu juga bergantung kepada licinnya urusan rakyat untuk masuk ke padu, mengemaskini data dan sebagainya kan. Jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama ialah kita meletakkan proses eKYC. Nanti saya terangkan eKYC ni apa dia kan. Kita meletakkan proses eKYC itu di depan sekali. Kalau tak lepas eKYC tak boleh buat apa-apa. Ataupun kita membenarkan rakyat membuka akaun dahulu sebagai draft, kemudian mengisi maklumat, kemudian melalui proses eKYC, dan yang hanya eKYC yang sah saja, yang ini yang diterima, barulah boleh dipadankan dengan pangkalan data utama yang berada di server yang berlainan. Baik. eKYC ni maksudnya begini kan. Kalau kita, saya ingat yang dah menggunakan padu setakat ini, dia tahulah eKYC ni maksudnya ambil gambar IC, kemudian upload, ambil selfie, upload, dan itu AI. Dan AI ada artificial intelligence yang akan melihat titik-titik muka dekat IC, titik-titik muka dekat gambar selfie kita, dan dipadankan. Kalau dia sah, maka bolehlah disahkan bahawa ini adalah identiti yang sebenar, tuan punya kepada IC ini sama dengan nama dia kan. Masalahnya eKYC ini di mana-mana di dunia ini, baik di Malaysia, baik di bank, di Amerika Syarikat, dia bergantung pada algoritma dia. Dan dia juga yang lebih sensitifnya bergantung kepada perkara-perkara yang di luar sistem. Contohnya telefon apa pakai. Contohnya dia ambil gambar dalam gelap ke, dalam terang ke, dia ambil jauh ke, IC tu dia letak macam mana. Jadi bukan semua proses eKYC itu berjalan dengan lancar sekali buat terus berlaku. Lazimnya lah sekali dua kali buat tu dulu kena ambil gambar baru berlaku kan. Jadi kalau kita ambil pilihan pertama seperti yang disebut oleh Ong Kian Ming, dicadangkan oleh Ong Kian Ming, iaitu kena buat eKYC dulu ni. Kalau selagi tak lepas eKYC ni tak boleh buat yang lain. Kita ada risiko kepada prestasi sistem yang akan menyebabkan user experience itu mungkin orang rasa alah letih lah aku dah 3-4 kali buat tapi leceh, tak dapat. Tapi kita tak boleh nak membina padu tanpa ada eKYC. Kalau kita tak ada, contohnya dulu MySejahtera, ini yang bising-bising cerita pasal padu ni, MySejahtera dulu sebenarnya tak ada eKYC pun. Siapa-siapa boleh buka MySejahtera pakai nombor telefon lain, pakai nama orang lain kan. Jadi untuk MySejahtera masa tu mungkin orang takut mati, jadi dia buat lah kan. Jadi mungkin dia tak menipu kan, tak timbullah soal ni kan. Tapi untuk padu, kita tak boleh untuk mengenepikan eKYC ni, kita kena buat juga. Sebab itu keputusan yang dibuat ialah kebarangkaliannya begini kan. Apa keutamaan dari segi kelicinan proses? Keutamaannya mestilah user experience. Oleh kerana kita tahu hanya data yang telah melepasi eKYC sahaja yang akan diambil kira. Kebarangkalian keduanya ialah orang yang cuba untuk menggunakan nama orang lain, ini adalah case minority. Jadi kalau ada case begini, apabila seseorang telah membuka akaun draft, bukan akaun yang akhir, akaun draft, jadi bila orang yang benar itu nak buka, dah ada IC dia digunakan, dia automatik akan keluar pop up untuk beritahu telah pun dibuka dan sila ada link untuk pergi kepada help desk dan akan diselesaikan. Dan kumpulan ini pada pandangan kami, pasukan yang merancang ini adalah kumpulan yang minoriti. Jadi imbangan di antara kedua ini yang terbaik ialah flow-nya begitu, membenarkan orang isi semua dulu dan buat eKYC kemudian. Dan setakat ini, setakat pukul 7 tadilah kan, nampaknya secara majoriti proses eKYC itu berjalan dengan lancar.
kurang daripada 5 minit. Selalunya cubaan pertama tu pun majoriti dapat cubaan pertama, kalau ada pun cubaan kedua, ketiga. Dan sebab itu tidak timbul seperti yang disebut oleh Ong Kian Meng tadi, dia akan ambil masa 3 hari, jadi tempoh 3 hari ni orang boleh masuk dulu dan sebagainya, kerana bila kita buat itu, insya-Allah dia selesai dalam tempoh 5 minit itu. Okey, ada 4 benda ya yang I nak you tahu tentang sistem padu. Benda ni baru launch pagi tadi, kalau video ni diriliskan pada hari Selasa lah, 2 Januari 2024. Ia adalah satu database ya, pengkalan data utama. Data daripada mana ni? Data daripada semua agensi-agensi kerajaan yang diintegratekan ke dalam satu sistem. Sebab apa Malaysia nak ada sistem padu? Okey, macam you guys tahu, Malaysia ni ada banyak bagi subsidi, bantuan kepada rakyat lah. Secara langsung dan juga tak langsung. Yang langsung tu adalah dalam bentuk pemberian tunai. Jadi isu yang ada sekarang ni adalah kadang-kadang kerajaan nak bagi duit tunai tu ataupun bantuan dalam bentuk apa-apa pun susah dari segi nak make sure duit tu betul-betul pergi dekat orang yang perlukan. So sistem padu ni nak make sure siapakah orang yang betul-betul susah dan perlukan bantuan. Macam mana dia nak tahu? Dia kena ambil semua data-data lah. Contohnya data apa? Data you beli rumah, data you beli kereta, data you bayar cukai ataupun tak bayar cukai. Can you imagine ada orang dia kerja sendirilah. Dia declare gaji dia minimum 1,500, 1,600. Tapi dia beli kereta BMW. Dengan adanya sistem padu ni, kerajaan boleh tahu yang dia ni sebenarnya tak layak pun dapat bantuan. So dekat situlah sistem padu yang penting. Dia nak salurkan bantuan ke tempat yang betul. Kita tak nak ada kebocoran dalam pemberian resources. Nak agih bantuan lepas ni akan jadi lebih sistematik sebab kita dah ada data-data semua orang yang memerlukan dan orang-orang yang tak perlukan. Nak make sure that pembelanjaan pembangunan tu kena dekat tempat tu dan basically kurangkan defisit pembelanjaan negara. Kita tak nak spend more than what we earn. Cakap pasal bandar dan luar bandar, perbelanjaan kita ni berbeza ya, ikut tempat. So dengan sistem padu ni dia akan tahu di manakah alamat terkini you. Office yang nak masuk topik nombor 2 ya. You guys ada 3 bulan daripada awal bulan Januari sampai akhir bulan Mac untuk verify data-data you dalam sistem padu. Termasuklah alamat yang saya cakap tadi tu. Kenapa kena verify? Sebab like I said tadi, padu ni ambil data-data you daripada agensi-agensi kerajaan sedia ada. Maybe the last time we update alamat you tu dekat NRD, National Registration Department, untuk buat IC tu kan. Tapi that happened about 5 years ago. Contohnya, you pun dah pindah-pindah duduk rumah sewa situ lah, duduk rumah sewa sini lah. Data you duduk dekat KL sekarang ni. Of which, you punya pembelanjaan memanglah tinggi. KL kot. So, adil lah untuk you diberikan peluang untuk verify semua data-data yang padu telah collect. Sebab data ni semua dah ada. You tak perlu nak type in apa-apa sangat pun. Unless ada perubahan. Kalau you choose untuk tidak verify, there is a peluang ya, that walaupun you layak untuk dapat bantuan, tapi you akan terlepas. And kalau ada yang kata, tak apalah, aku dah declare gaji aku rendah. Itu declaration. Padu punya data ni, dia menyeluruh. So maybe, based on apa yang dia tahu, dia akan kata gaji you adalah sekian-sekian. You kena verify lah. Kalau betul you punya income tu rendah, you kena bagi tahu lah. Dan nombor 3 ya, padu ni hanyalah satu database yang akan digunakan oleh pihak kerajaan, agensi-agensi mana-mana yang nak bagi bantuan. So maknanya dia dah tak perlu buat marketing lagi sekali lah. Oh, saya nak bagi bantuan kepada ibu tunggal di kawasan ini. Nak kena buat marketing, nak kena cari orang. Lepas tu mesti ada orang yang akan terlepas. Sebab marketing you tak akan sampai dekat semua orang. So sistem padu ni, dia bukannya bertujuan untuk mengurangkan subsidi. Tapi ia digunakan untuk make sure that subsidi allocation yang ada ni diberikan kepada orang yang betul-betul layak based on data yang dia ada. I ada je buat video pasal cukai sebelum ni. I kata macam ni, I tak kisah sangat lah.